المصلين نود الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. رضينا بالله ربا kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil-Islam dina, kami semua redha bahawa Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Malam ini insyaAllah dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercakap tentang tanggungjawab seorang ayah yang telah pun dipilih. Panggilan ayah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang paling seronok sekali dalam ibu dan ayah kita, suami dan isteri kita, dan kemudian anak-anak kita, kemudian barulah dia pergi kepada adik-beradik, bapa saudara, mak saudara kita yang kita tunggu. Kegembiraan yang paling abadi, yang paling lama sekali ialah apabila kita memegang sijil sebagai warga negara selama-lamanya ahli syurga, dan kita melihat di tangan-tangan kanan anak-anak kita juga terdapat sijil sebagai warga negara ahli syurga. Kenangan yang paling indah dalam kehidupan kita satu masa nanti ialah apabila kita boleh melangkahkan kaki kanan kita ke dalam syurga bersama dengan ahli-ahli keluarga kita yang lain. Nak sedih dunia sat saja. Malam ni pun dah umur 57. Malam ni pun dah umur 62. Nak sedih dunia, nak seronok dunia, nak susah dunia, nak dunia ni apa pun sat je. Hak lama akhirat. Akhirat lama. Seperti mana kita boleh berasa seronok macam hidup hari ni. Hari kita seronok, ada hari kita sedih. Macam itulah di akhirat. Perasaan seronok itu akan masih kekal dalam jiwa manusia. Kalau dia duduk dalam syurga, dia seronok sampai bila-bila. Tapi kalau dia duduk dalam neraka, yang kedua, tempoh masa hak tuan-tuan tengok ni, kita ni sehari 24 jam, seminggu 7 hari, tiap-tiap minggu ada semayang Jumaat, sebulan 30 hari, setahun 360 lebih hari.
tempoh masa hak tuan-tuan tengok berjalan atas dunia ni, tempoh masa itu jugalah yang tuan-tuan akan tengok berjalan dalam syurga, dan tempoh masa tu akan berjalan di dalam neraka. Wal a'yadzubillah. Kalau hidup di dunia pun kita tak mau pisah dengan ahli keluarga, lebih-lebih lagi lah kalau duduk dalam syurga, lagi tak mau berpisah dengan ahli keluarga. Antara Rasul yang berjaya membawa isterinya insya-Allah masuk ke dalam syurga, anak dia masuk ke dalam syurga, cucu dia masuk ke dalam syurga, cicit dia pun sebagai ahli syurga, punya ramai keluarga dia dalam syurga. Rasul itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahagianya dia. Nabi Ibrahim anak dia Nabi. Dua-dua Nabi. Nabi Ibrahim anak Rasul. Sebahagian daripada kita anak lima tak jadi. Ini bukan contoh tuan, ini bukan contoh. Ini yang kita lihat dan yang datang ke rumah kita. Sagi ayah mai, sagi mak mai, sagi anak mai. Ada keluarga tu 5 isat dadah. 5 termasuk yang bongsu sekali, terbaru. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu saya pergi melawat pondok-pondok di Indonesia, antaranya pondok di Pondok Temburu. Di mana tahu? Saya pun tak ingat sangat semua orang bawa. Kan? Lena jaga sampai. Di Temburu ada pelajar lebih kurang 15,000. Satu pondok. Ramai lah. Antara perbezaan perbezaan sikit. Saya minta maaf lah sikit benda ni sebab saya nampak benda ni. Antara perbezaan tuan-tuan guru di sana dengan di sini. Sana kalau untuk guru dia anak 4 orang, 4 tuan guru. Hal ni yang saya nampak di pondok pertama, di pondok kedua, di pondok ketiga. Kalau untuk guru pondok di Temburu ni Huzairan rahimahullah, dia dah wafat dah. Anak dia 4 orang, 4 tuan guru juga. Nak jaga 15,000. Hak ni tak berapa jadi sangat di Malaysia ni. Saya lihat lah, hak saya kenal tok-tok guru di Malaysia ni, sebahagian anak-anak jadi tok guru dan sebahagian dia tak jadi tok guru. Tapi di sana walaupun tak semua, kebanyakan. Saya nak sebut hak tadi ni, ayah yang hebat, dia akan melahirkan anak yang hebat. Seperti mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mentarbiah dan mendidik anaknya supaya juga kenal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu manusia terbaik dalam alam ni Rasulullah. Maka antara anak Nabi SAW adalah Sayyidatuna Fatimah, dan Sayyidatuna Fatimah adalah salah seorang penghuluwati di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketua. Ada 4 tonggak dalam syurga, salah seorang Fatimah bintu Muhammad. Selain daripada Khadijah, Maryam dan Asyah, Imra'atu Fir'aun, 4 orang tu. Ayah yang hebat. Dan saya teringat juga ayah yang hebat, teringat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat anak lambat, Nabi Ibrahim dapat anak lambat sampai berupan. Baru dapat Ismail, tapi jadi Rasul. Kita 22 boleh anak dah. Tapi tak apa jadi. Ni muhasabah.
Nabi Ibrahim dapat anak nombor 2 Ishaq, rasul juga. Bukan wali kan, dia wali bawah ni. Wali pun hebat dah. Atas pada wali sikit nabi, atas pada nabi rasul. Subhanallah. 2 orang anak dia rasul. Nabi Ishaq alaihi salam anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq kahwin, kemudian dapat anak Yaqub. Yaqub ibn Ishaq, rasul juga. Darah hak kiai yang di Temboro tu, bila saya tanya tu, saya tengok semua jadi tok guru kan, anak-anak semua jadi tuan guru besar. Semua jadi tuan guru besar. Dia 15,000 orang, 15,000 santri dalam satu pondok, bukannya satu masjid. Kalau satu masjid macam masjid ni kan, dia banyak masjid. Dalam satu kampung tu semua pondok dia. Anak nombor sulung pegang masjid ni, nombor 2 pegang masjid ni, bahagilah 1,000, 2,000, 2,500 tahun ni. Amal. Bila kita tanya, rupanya yang tu ahlul bait, semua susur galur ahlul bait. Dan 7 keturunan mereka semua kiai. 7. Hak anak Allah ni, ayah dia Kiai Huzairah tu atas 7 semua kiai. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam anak dia rasul, cucunya rasul Yaqub. Nabi Yaqub berkahwin, dapat anak pula, dapat lagi seorang rasul, nama dia Yusuf alaihissalam. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, 4 susur galur, rasul kesemuanya. Jumpa dalam syurga tu semua tu. Semua tu jumpa dalam syurga tu. Macam mana mereka hidup satu keluarga atas muka bumi ini, boleh sarapan satu keluarga, pergi kenuri satu keluarga, berimpun satu keluarga, dengan ayah, dengan pak nak cicit, sampai dalam syurga mereka akan berimpun. Hak ni ayah kita nak tengok malam ni. Hak ni, hak tu je lah. Nombor 1 yang paling penting sekali ialah ayah-ayah ini mengajarkan anak mereka untuk mengenali dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni nombor 1 dan yang terakhir. 1 ya. Daripada kecil bagi dengar Quran, bagi dengar zikir. Daripada kecil buat mai ke masjid, buat mai ke surau, bagi dengar kuliah. Daripada kecil nampak alim ulama, tunjuk alim ulama tu, bagi tahu hak ni ulama apa, yang ni ulama apa, tunjuk. Biar dia membesar dalam suasana akhirat, biar dia membesar dalam suasana dia tahu dunia ni dia nak singgah saja, dan dia tahu kehidupan dia yang terakhir adalah kehidupan akhirat. Sebab tu Ismail alaihissalam, waktu dia darjah berapa Nabi Ismail ni? Waktu Nabi Ismail hanya baru darjah berapa? Belum baligh. Yang pasti sebelum baligh. Hak kisah sembelih tu semua orang tahu. Kisah sembelih tu kalau suruh cakap, semua orang boleh cerita seorang 10 minit. Semua orang boleh hurai tajuk tu. Iaitu waktu Nabi Ismail umur dalam sebelum baligh lah, wallahu alam, tidaklah terlalu kecil dan tidaklah terlalu dewasa. Kita katakan hari ni dalam tingkatan 2, tingkatan 3 macam itulah, lebih kurang, wallahu alam. Tapi sebelum baligh, bila Nabi Ibrahim ajak dia pergi satu tempat, sampai di tempat tu tak ada orang, baru Nabi Ibrahim tanya anak dia, ya bunai, angah, contohlah angah lah, angah ke alung ke abang ke, panggilan kita hari ni lah, jangan panggil baby, sudahlah umur 14. Ada ke ustaz? Ada, no? Jangan panggil
panggilan yang tidak mematangkan anak. Kalau tidak kan duduk atas jalan tar pun dah nak sama dah. Kena latih anak-anak ni. Latih orang kata apa? Macam mak ayah dululah latih anak-anak jadi apa? Keras sikit. Nabi Ibrahim bila dia beritahu ke anak dia kata, wahai anak, angah, semalam ayah mimpi bahawasanya ayah Allah SWT mengarahkan ayah untuk sembelih kamu. Anak dia kenal Allah, Nabi Ismail kenal Allah, sebab Nabi Ibrahim selama ni ajak bahawa yang menciptakan kita dan alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa ajar kepada anaknya bahawa kita semua adalah hamba abdi, Tuhan dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, umur 13, umur 12. Ismail, semalam Allah arahkan ayah untuk sembelih tengkok Ismail hari ni. Bukan kerak kuku lah, sembelih menggunakan parang, menggunakan pisau, memisahkan kepala daripada badan Ismail. Maza taqul, apa pendapat Ismail? Okey ke? Ayah tanya ni. Nabi Ibrahim kalau anak dia angguk pun dia sembelih, anak dia tak angguk pun dia sembelih. Kerana dia rasul dan mustahil dia akan mengingkari arahan Allah, mustahil. Apa bukti Nabi Ibrahim mesti sembelih? Bukti dia ialah sebelum peristiwa sembelih Allah suruh lempak anak dia yang waktu tu bayi pun dia tinggal di padang pasir yang tak ada air. Hari ni Allah nak suruh sembelih, dia akan sembelih. Tapi Nabi Ibrahim nak ajak kita semua, antara kejayaan seorang ayah TMH 4903 tak tutup lampu. Sagi tak boleh balik. Itu tu. Nabi Ibrahim alaihissalam nak ajak kepada saya, kepada kita semua, antara kejayaan, antara cara seorang ayah membesarkan anaknya ialah apabila si ayah tadi boleh bersembang dan boleh bergurau senda dengan anak yang dibesarkan oleh dia. Semua ayah boleh bersembang dengan anak kah? Dah. Kebanyakan ayah tak boleh sembang dengan anak. Kalau anak nak minta duit pun dia cuit siapa? Dia cuit mak, suruh mak minta tak? Mak nak balik ni. Suruh ayah bagi duit. Suruh ayah bagi duit. Ayah duduk di ruang tamu je. Kita tak berasa besar bila anak tak berani cakap dengan kita, anak tak biasa cakap dengan kita, kita tak berasa yang tu kerugian besar. Padahal yang tu kerugian dunia dan akhirat. Sebab anak sentiasa menantikan sentuhan dan belayan kasih sayang ayah dia sampailah dia umur berapa puluh pun. Tapi sebab ayah bila dah dewasa sikit, umur 15, umur 16, ayah ni dah renggang dengan anak, tak pernah tanya khabar, tak pernah sembang dengan anak. Anak berasa jauh, bila pergi keluar dapat kasih sayang kawan-kawan, maka dia baik dengan kawan, dia lebih percaya dengan kawan. Bila ada masalah, dia akan luah dengan kawan, dia tak luah dengan ayah. Sebab ayah di rumah jadi panglima, nak senyum pun susah dengan anak. Ni ayah Melayu kebanyakan Kalau tuan-tuan tengok orang putih, orang Arab dengan anak, Allahu Akbar, lain. My hero is my dad. Orang putih. Arab sama Arab.
Arab dia kawan, umur 12, umur 13, umur ni berkawan dengan anak. Kita tak boleh. Ajaran siapa? Hak nak jaga perenggan ayah dengan anak ni, ajaran siapa? Mengajar anak untuk menghormati dan berbakti dengan ayah dan ibu, hak tu ajaran Islam. Tetapi membuatkan anak takut, segan nak cakap dengan kita sebab kita terlalu garang, kita terlalu bengis, kita terlalu nak jaga pendapat kita saja, hak tu bukan ajaran Islam. Muhasabah tuan. Kalau tidak, Nabi Ibrahim dia tak payah sembang dengan anak dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim boleh sembang dengan Ismail. Ismail, ayah mimpi semalam, Allah suruh ayah sembelih Ismail. Ismail agak macam mana? Ini dia tanya, Ismail agak macam mana? Apa pendapat Ismail? Okey ke? Para ulama tafsir kata Nabi Ibrahim tanya tu bukan nak ambil keizinan. Bukan nak ambil keizinan. Ismail angguk pun dia sembelih. Tapi dia nak ajak, Nabi Ibrahim nak ajak. Kamu hargai anak kamu akan hargai kamu. Maka Ismail alaihissalam jawab apa? Tuan-tuan, nak cari budak hak tak baligh lagi, yang apabila dia bercakap dengan berdasarkan iman yang ditanam oleh ibu dan ayah dia. Maka jawab Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, ayah, if'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh ayah buat. Bukan takat tu je, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kemas tak? Kalau takat dia kata ayah buat apa yang Allah suruh ayah buat, hak Allah suruh ayah buat, hak tu pun 90 markah dah. Nabi Ismail dia tambah lagi markah penuh seorang anak yang beriman, anak saleh yang akan melangkahkan kaki masuk syurga dengan mak ayah. Dia tambah lagi, dia kata ayah akan melihat Ismail insya-Allah di kalangan orang yang bersabar ketika disembelih itu. Markah penuh. Markah penuh. Anak yang membesar, telinga dia sering mendengar kalimah Allah. Bila makan di meja makan, ayah dia akan beritahu, rezeki ni siapa bagi? Allah. Bila naik kereta, dia tanya anak dia, contoh ni, kemudahan kereta ni siapa bagi? Allah. Hari-hari. Maka anak ni tak susah untuk mencintai dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni lah keputusan dia, natijah dia bila satu orang anak dia kenal dan dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang budak, kita tengok budak, hadis ni dalam Sahih Muslim. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Saya yakin majoriti tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Nabi cerita kat sahabat budak ni. Ada seorang budak ni Nabi cerita zaman dulu. Saya ringkaskan sebab saya yakin semua dah pernah dengar. Ringkaskan. Nabi kata ada satu orang raja, dia ada tukang sihir. Tukang sihir di raja. Tua sangat dah. Maharaja ni mengisytiharkan dirinya Tuhan. Sebab dia kaya, tentera dia ramai, semua ada. Dalam kerajaan dia semua ada.
teknologi kerajaan dia hebat, tentera dia pun ramai, duit dia pun banyak, sehingga kan akhirnya dia pun ijtihad, dia Tuhan. Allahu Akbar. Bila tukang sihir diraja tua, tukang sihir kata, tuanku cari pelapis. Sebab kalau dia mati, tukang sihir diraja mati, raja tak boleh santau orang lah. Susah raja nak sihir orang, nak pukau orang, susah. Cari pelapis. Tukang sihir diraja, tentulah dia ahli sihir yang paling, mesti dia paling hebat. Sultan, tukang masak dia mesti yang paling sedap, kan? Macam itulah tukang baju dia, tukang apa pun lah. Nah, jadi dapatlah budak, seorang budak. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata ghulam. Ghulam, tengok dalam bahasa Arab, ghulam ni yang bawah umur 15. Kita boleh jadi 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kita kata 13 tahun lah. Kata 2 ke, macam tu. Kata 1. Budak 13 tahun. Jadi budak ni cerdik, dia bijak, maka dia dipilih. Setiap hari dia pun berulang alik ke istana untuk belajar dengan tukang sihir dia raja. Satu hari dia balik, dia selalu satu jalan tepi sebuah rumah, dia dengar orang duk mengaji, bukan Quran lah, zaman tu punya zikir ataupun bacaan kitab zaman tu lah, sama ada Zabur ataupun Taurat atau Injil, macam tu lah. Dia pun perhati dengar, dia pergi lagi dekat, dia tengok ada satu orang dalam rumah tu sedang beribadat. Kata Rasulullah, ni Nabi cerita ni. Nabi ambil mana tuan cerita ni? Tak ada dalam Quran. Cerita ni tiada dalam Quran. Cerita ni disampaikan selalunya kalau cerita macam ni Jibril alaihissalam. Budak ni pun perhati, dia pun seronok, dia dengar, dia renung, dia pun masuk. Pendek cerita, dia berguru dengan orang tu, 2 tok guru dia. Satu yang betul, hak bawa kepada Allah ni, dan satu lagi tukang sihir, hak syaitan ni lah, hak guna syaitan ni. Berulang alik sampai satu hari ni, cerita panjang ni, hadis Nabi cerita panjang hadis ni. Sampai satu hari keluar dabatun azimah, binatang berkaki 4 yang sangat besar. Semua orang kampung tak boleh bunuh binatang ni. Kesemua orang kampung lari menyorok, dan keadaan suasana di kampung tu jadi huru-hara. Keluarlah kanak-kanak yang hak tak sah ni, kanak-kanak dia pun keluar. Dia pergi sampai dekat dengan binatang tadi. Dia pun ambil seketul batu, dia kata, ya Allah, al-yawma a'lam as-sahiru afdal amir rahib. Hari ini ya Allah, aku akan tahu yang betul ataupun yang lebih baik ni tukang sihir ke ataupun hak ulama ni, hak rahib ni. Hak mana yang betul? Dia pun ambil batu kecil lah, ambil batu kecil lah, bismillah dia baca dengan nama Allah. Tuan-tuan, bismillah ni daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad semua bismillah. Nak mula apa pun tuan-tuan buat, tuan-tuan nak buat apa pun bismillah. Hebat lah perkataan bismillah ni, hebat lah. Lama dia, perkataan lama yang berkat, yang disebut oleh seluruh rasul dengan nama Allah ni. Seluruh rasul nak buat apa menggunakan ayat dan perkataan itu. Budak ni, dia tok guru dia ajar nak buat apa pun bismillah, dia pun ambil, dia kata bismillah, dia balik. Lepas tu sang ni lah, kena binatang tadi mati.
Rayuh penduduk kampung, semua pekat habis, semua pekat WhatsApp, pekat update status semualah. Macam hari ni lah, kat tangkap gambar budak ni apa semua. Dahsyat budak ni apa, batu seketui saja, apa rahsia, macam-macam tajuk lah. Semua kenal, semua satu kampung kenal dah. Budak ni balik jumpa tok guru dia. Dia tahu yang mana yang benar, dia tinggal tukang sihir. Dia kata, tok guru, aku buat sekian-sekian hari ni. Tok guru tu kata, hari ni kamu lebih baik daripada aku. Keyakinan kamu kepada Allah lebih tinggi daripada aku. Kamu akan diuji oleh Allah. Kena ujian tak tuan-tuan? Manusia bila lagi dekat dengan Allah, diuji. Lagi tinggi kedudukan seseorang itu kepada Allah, lagi besar ujian dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara manusia, wanita yang paling besar ujian dia adalah Maryam alaihissalam. Mengandung tanpa disentuh oleh lelaki. Besar. Sebab apa besar? Sebab tinggi kedudukan Maryam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tok guru ni dia kata kamu akan diuji oleh Allah. Bermula daripada hari itu, dah berita budak ni bunuh dengan satu ketui batu kecil saja, masyhur satu daerah. Satu daerah masyhur. Orang bakat mai jumpa dia, akhirnya dia boleh mengubat semua penyakit. Semua penyakit, penyakit kronik semua. Dan bila orang nak berubat dekat dia, budak ni akan minta orang yang sakit itu untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak tuan? Anak sebab tu saya kata anak, bila kita bagi dia kenal Allah, dia cinta Allah, dia yakin dengan Allah, maka anak ini bukan sahaja menyelamatkan diri dia, sekali dengan kita-kita dia akan selamatkan. Maka budak tu berubat, kanak-kanak kecil ni, sampailah kawan-kawan raja pun mai berubat juga, menteri pun mai. Menteri mai bawa duit berlambak, hadiah duit macam-macam. Wahai budak, semua orang duk cerita hang boleh berubat. Ni Allah bagi sebab dia yakin dengan Allah, keyakinan dia. Menteri yang buta tadi, buta. Menteri itu kata, wahai budak, sembuhkanlah aku. Aku akan bagi semua hadiah aku bawa ni. Budak tu jawab dengan jawapan akidah, dengan jawapan iman. Dia kata, la ashfi ahada, innama yashfillah. Sesungguhnya aku tidak mengubat orang, aku tidak menyembuhkan orang, hanya saja yang menyembuhkan orang sakit itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu beriman, wahai Tuan Menteri, Allah akan sembuhkan kamu. Menteri itu beriman dengan Allah SWT. Dia kata, aku beriman dengan Allah. Budak tadi angkat tangan, ya Allah, sembuhkanlah buta mata dia. Lalu buta tu tak bukan sakit kudir. Kudir kencing manis tu kita kata boleh lah tu. Buta ni bukan ada dia tak ada ubat. Buta dia tak ada ubat. Pembedahan berapa juta pun buta daripada lahir ni dia tak boleh. Pegang, ya Allah, kau sembuhkanlah, berikanlah penglihatan kepada pakcik ni. Menteri itu boleh melihat dengan kuasa Allah. Berwasilahkan budak ni. Ni kata tawassul ni budak ni. Siapa berdoa? Budak tadi berdoa. Siapa sembuhkan? Allah. Berkat budak hak umur 12-13 ni. Menteri tu balik ke istana, raja tengok aib. Hak ni buat laser di mana? Contoh, buat di mana ni? Hang ni bukan buta. Buta ni buta daripada kecil ni. Dia kata, sesungguhnya yang mengubatkan aku, yang merawat dan menyembuhkan aku ialah Allah. Raja tu kata, awa rabbun ghairi,
ada Tuhan lain kah selain aku? Dia tu Tuhan, Maharaja tu. Bila kaya terlampau, kuat, tentera ramai sebagainya, menteri yang sudah beriman tadi jawab, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Siapa dia dakwah? Kanak-kanak tadi. Macam mana kanak-kanak tu boleh dakwah? Kerana dia mengenali Allah, mencintai Allah dan beriman dengan Allah. Itulah poin dia. Tuan-tuan sekalian, akhirnya dibunuh menteri tadi, dibawa budak tadi mai. Siapa ajak kamu wahai budak? Tok guru saya. Bawa tok guru, bunuh, belah dua. Semua belah dua. Hak menteri tadi belah dua badan dia macam tu. Belah dengan minsyar. Tuan-tuan nak tengok antara saki baki penyiksaan dan pembunuhan, kena pergi ke Syria. Bukan apa nama ni, alat-alat penyiksaan yang digunakan oleh Bashar. Hak tu memang tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Pergi tengok ni hak zaman dulu ni, hak Rom punya. Dia ada jenis pisau besar lah. Kat atas pisau besar, ikat orang di bawah, lepas pisau melintang tu, jatuh atas kita, terbelah dua. Dia panggil minsyar. Jadi menteri tadi terbelah dua, tok guru tadi terbelah dua. Kita kalau nombor 3 tuan, nak mengaku tak? Baik mengaku kan. Ni nak terbelah dua ni. Ni duk terbayang cakotiau apa semua tak makan, nak duk terbayang rumah, duk bayang. Takkan nak mati lah ni. Rugi lah. Maka bila sampai giliran budak tadi, Maharaja suruh bawa naik atas gunung, bukit. Suruh tolak tempat tinggi, kan budak gayat. Tolak biar hancur kecai. Hak kata budak yang ada Allah ni, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila tentera-tentera bawa dia naik atas, sebaris dia berdoa. 4 perkataan dia kata, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, lakukanlah ke atas mereka apa yang patut. Dia tak kata, ya Allah, bukit ni angkat bagi terbalik, terbenam, hentam mereka. Tu kita. Hak kalau boleh berdoa teruk-teruk ni kita. Cuba keli dengan orang nak berdoa apa kat kawan? Keluar macam-macam ha? Orang soleh tengok dia berdoa macam mana, walaupun musuh dia tu memang nak bunuh lah ni. Tuan-tuan tengok orang soleh, budak soleh umur 12, umur 13 tahun, tapi budak yang soleh, dia kata Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, lakukanlah ke atas mereka apa yang patut. Bergegar bukit tadi, semua tentera jatuh, bergolek-golek, jatuh, mati. Hebatnya apabila budak diisi dengan takut kepada Allah, gerun kepada Allah, kenal Allah. Lepas pada tentera jatuh, tuan-tuan, budak ni patut-patut dia pergi mana? Balik lah. Kata Nabi SAW, budak ni dia tak balik rumah. Nabi kata budak ni berjalan menuju ke istana semula, macam mencabar je. Hak Maharaja tu bila dia tengok budak tu, geram tak? Dia ni tengok masuk, raja tanya, mana pi tentera habis? Budak tu nak ajak bahawa yang berkuasa dalam alam ni Allah. Tak kira lah kamu raja ke, kamu mengaku kamu sultan ke, kamu mengaku kamu Tuhan ke, kamu presiden baru Amerika Syarikat ke, yang berkuasa ialah Allah. Hak ni budak ni nak ajak kita malam ni. Bukan kata putus harapan bila calon presiden baru naik sekian-sekian. Dah. Budak ini duduk dan menghadap satu maharaja yang kuat sampai tahap maharaja ni mengaku kata dia Tuhan. Tuan-tuan, dalam dunia ni maharaja yang mengaku Tuhan ni tak sampai 5 orang.
termasuk Firaun. Maksudnya hebat sungguh. Tapi budak ni dia nak bagi tahu, bila jatuh semua tentera ni, dia patah balik, dia pergi masuk istana. Bila raja tanya, dia nak jawab dengan raja, dia kata Allah yang telah memusnahkan mereka. Allah yang buat. Budak ni nak ajak kat raja tu, yang berkuasa ialah Allah, bukan kamu. Insaf kat raja ni? Tak insaf. Hak jenis ni tuan-tuan bukan dengan 3-4 kali peristiwa dia insaf, tak ada. Sebab tu kita tengok dia tak heran. Dia bunuh orang ke, dia tak bunuh orang ke, nak rakyat nak susah ke, nak kebulak ke, dia tak kisah. Janji dia mewah. Ni hak jenis ni. Sebab tu walaupun dengan depan mata dia sendiri tentera-tentera dia mati, budak ni mai balik, dia nak takut ke? Dia kata dia arah tentera dia yang lain, bawa budak ni pergi tengah-tengah laut, lempak dia tengah-tengah laut. Tuan-tuan, kita duduk tengah laut, bukan duduk tepi pantai Merdeka lah. Hak tu tak apalah, duduk boleh belagak terjun. Antara pantai Merdeka nak pergi Tanjung Dawai, tengah-tengah tu saya berani terjun. Ayak dia tak laju yang tu. Tuan-tuan nak pergi tengah tu, tak berani. Bagi 1 juta orang tak mahu terjun. Raja arahkan tentera dia, bawa pergi tengah. Tahu. Bila kapal itu bergerak, budak ni ulang doa tak sah, ya Allah, lakukanlah kepada mereka apa yang patut, apa yang kamu nak, bima syi'tah, apa yang kamu nak, buatlah ya Allah, apa pun tak apa. Laut bergelora, tentera-tentera ni terpelanting belah ni, terjatuh ke dalam laut, ke semua sekali, kecuali budak ni yang diselamatkan oleh Allah, dia pun patah balik. Sekali lagi budak ni nak ajak hak raja, hak zalim ni, hak lupa diri ni, yang berkuasa ialah Allah, dia patah balik pergi ke istana. Tuan-tuan, geram tak tuan-tuan? Kita maharaja. Ni yang escort kita ni, hak polis elit berapa puluh orang, yang askar elit berapa puluh orang. Ni hak escort kita ni. Tentera 500-600 ribu di bawah kita, tiba-tiba budak ni masuk seorang dia ya. Budak 13 tahun 14 tahun masuk. Tercabar maruah dan kekuasaan raja atasan. Raja tu kata, mana pi tentera habis? Budak tu kata, Allah telah memusnahkan mereka. Tuan-tuan, anak apabila didengarkan dengan Allah, diajarkan untuk mengenali Allah sejak kecil, untuk mencintai Allah sejak kecil, dia pasti membesar sebagai seorang anak yang hebat, seperti mana yang diajar oleh para nabi dan para rasul. Satu. Lepas tu cerita budak tadi panjang lagi lah, hak lain tu tuan-tuan dah pernah dengar dah, cuma kita nak sebut tu. Antara arahan Allah dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sampai habis. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Arahan ni untuk orang-orang yang pegang tanggungjawab. Siapa tuan yang pegang tanggungjawab? Ayah yang paling banyak. Paling banyak ayah, suami. Allah Ta'ala panggil kita dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan ahli keluarga kalian, nara, daripada api neraka. Tanggungjawab siapa? Ayah. Untuk memastikan anak-anak tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dosa paling besar tuan? Yang paling banyak manusia boleh buat? Paling besar. Dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini,
Dan hampir ada di dalam setiap rumah ialah dosa meninggalkan solat. Tinggal semayang, tak usah sembang lah. Tuan-tuan, tera kita main masjid ni, saya yakin ni kita main masjid ni pun masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan solat. Semayang ni dia tajuk khas panjang, sejam 30 minit. Tajuk dia aja. Betapa Nabi kata ke aku, kalau boleh nak bakar rumah kalau orang tak main semayang berjemaah. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat, terus masuk belah noh. Sebab tu mazhab Hambali, mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam. Besar, semayang ni besar. Solat. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan kita semua, seperti mana yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz lain, di Malaysia 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan semayang. Tuan-tuan buka dalam internet, tengoklah mana-mana kajian pun, tuan-tuan akan tengok paling rendah 80% statistik. Amal tuan-tuan, baru semayang, Allahu Rabbi. Tuan-tuan pelas satu lagi je dosa, tak payah tambah lagi 13 dosa lain. Solat plus zina. Habis hancur terus masyarakat. Tajuk zina kalau saya bentang kat tuan-tuan, lah juga tuan-tuan balik cek anak-anak. Saya rasa tuan-tuan akan start motor balik cek anak terus. Kalau bentang tajuk zina. Ni tajuk zina tak mau cakap ke? Semayang dulu. Sebab sembahyang yang baik, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang semayang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah terang mana pun, tapi kalau dia semayang, buah dia ada had. Percayalah. Buah macam mana ustaz? Alah, buah balik lambat 12.30 baru malam baru balik. Buah isap rokok, buah suka melepak. Budak kalau dia buah terang mana pun, kalau dia semayang, jahat dia ada perenggan insya-Allah. Tapi kalau budak tu dia jahat, dia campur dengan tak semayang, maka jahat dia tidak bersempatan. Saya cakap atas dasar saya pernah berjumpa dengan lebih 100,000 pelajar remaja. Sampai hari ini hampir semua universiti panggil saya ceramah. Alhamdulillah, hampir semua. Perlis sampai Sarawak. Bulan ni UiTM Shah Alam. Hampir semua. Saya dah jumpa ratus ribu anak-anak remaja. Bila saya masuk ceramah di sekolah menengah, saya akan tanya beberapa soalan sebelum mula ceramah, antaranya semayang. Dan tak pernah saya jumpa sekolah menengah yang 50% pelajar dia solat, tak pernah. Bila kita baca kajian universiti, kajian orang perseorangan, kajian dalam internet, tuan-tuan boleh tengok banyak kajian. Bila mereka sebut 80% orang Islam Malaysia tak semayang, 85% umat Islam Malaysia tak solat, benda tu dapat dibuktikan, kita sendiri buktikan. Bila kita tanya, Allahu Akbar, betul ya umpamanya, memang tak semayang. Apa lagi kebaikan yang kita harapkan daripada seorang anak yang tidak mengerjakan semayang? Maka tak ada kebaikan. Sebab satu orang manusia bila dia tak semayang, dia buatlah 1000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk,
dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Solat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail, ni cerita tak sah, sikit je. Waktu Nabi Ibrahim tinggal anak dia Ismail, dia nak balik pergi ke Palestin. Tinggal Ismail, tinggal Hajar. Ismail masih menyusu. Biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah, iaitulah kota Mekah, yang kata Al-Quran bukan sahaja pohon tidak ada, zar'in bermaksud rumput-rumput juga tidak tumbuh di kota Mekah pada ketika tu. Pohon renek, tuan-tuan. Betapa kering kontangnya kawasan Mekah ketika itu, zar'un pun tidak tumbuh, pohon renek pun tak tumbuh. Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim tinggal, hilang je Ismail dan Hajar daripada pandangan, rupa-rupanya dia pun, Nabi Ibrahim pun tak tahan. Ayah, tuan-tuan, ayah. Nabi Ibrahim bukan robot dan Nabi Ibrahim bukan malaikat. Dia ayah dan dia manusia. Dia tak tahan, dia berhenti. Lalu dijulangkan kedua-dua tangannya ke langit. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan doa itu dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah rakam doa itu. Ayah hak depan tak sak, dia tak kata apa ni. Waktu depan Ismail, depan Hajar, dia duk kontrol je. Bila dia jalan sikit, hilang je, dia julang tangan. Dia kata, Rabbi, ya Allah, aku sudah melaksanakan arahanmu meninggalkan anak dan isteriku di suatu tempat. Bukan saja manusia tak ada, binatang tak ada, pokok tak ada, ayam setitik pun tak ada. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus salah. Apa, tuan-tuan? Nombor satu yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah ialah, ya Allah, jadikanlah anak dan isteriku di kalangan mereka yang mendirikan solat. Penting tak solat lah? Sepatutnya nombor satu Nabi Ibrahim minta apa dia? Makanan, minuman, perlindungan daripada binatang buah. Kalau ada lalu sesat, harimau kau apa lalu belah situ. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim, hak ni ayah-ayah ambil perhatian. Kalau ada anak-anak yang masih belum melakukan solat, pulun sebelum kita pejam mata, pulun habis-habisan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, habis-habisan. Kata Nabi Ibrahim, doa pertama yang Nabi Ibrahim minta, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, satu je aku nak minta, jadikanlah mereka di kalangannya orang-orang yang mendirikan solat. Sebab Nabi Ibrahim tahu, bila orang itu mendirikan solat, benda solat itu akan menjaga dia dari segala kejahatan dan juga segala kecelakaan. Nabi Ibrahim tahu kenapa dia minta anak dan isteri dia supaya Allah bagi kekuatan untuk solat. Nabi Ibrahim nak ajak bahawasanya salat yang boleh memberikan ketenangan kepada kehidupan isteri dan anak dia. Nabi Ibrahim nak ajak bahawasanya salat yang akan menjamin bahawa anak dan isteri dia akan dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia doa liyuqimus salat. Bukan dia kata, ya Allah nak minta satu je, rumah sebilik tak apa dah, ada belayak apa semua. Lepas tu tak mau minta apa dah. Patutnya hak tu lah. Maka kita kalau hari ni, malam ni, ada anak kita 2-3 orang ustaz, besar-besar dah ustaz, umur 20 lebih dah. Nak suruh apa ustaz, dia pun ada anak dah, tapi tak semayang. Kita tahu anak kita tak semayang.
Dan anak kita sudah ada anak, bermaksud cucu kita juga nanti tak semayang. Allahu Akbar. Orang bina keluarga, anak cucu cicit masuk syurga. Kita bina keluarga, anak cucu cicit keturunan kita, semua hak jenis tak masuk syurga. Wal'iyadzubillah. Nak doa apa ustaz? Besar belakang dah, kerja dah, pakat ada anak dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria alaihissalam ajak kita. Ni Nabi Zakaria pula, kita tengok Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni Allah uji dia macam Nabi Ibrahim, tak ada anak tapi dia dahsyat lagi. Apa dahsyat dia? Nabi Zakaria alaihissalam sudahlah sampai tua tak ada anak, isteri dia memang mandul. Ni Allah sebut dalam Quran ni, bukan kita sebut. Isteri Nabi Zakaria Allah jadikan aqim. Aqim ni mandul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa Nabi Zakaria ini husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semenjak muda berkahwin, dia tahu isteri dia mandul, dia tetap mohon kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan. Macam mana ayat dia? Ayat Nabi Zakaria mohon zuriat. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ada ayat tu. Ya Allah, janganlah tinggal aku tak ada waris. Nabi Zakaria, sehinggalah uban memenuhi kepala Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria masih melantunkan doa yang sama. Dalam keadaan dia tahu dia dah tua, isteri dia dah tua, campur pula satu lagi. Sebenarnya isteri dia daripada muda pun memang tidak melahirkan anak. Tetapi keadaan dan suasana itu tidak menjadikan Nabi Zakaria berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah keajaiban berlaku. Ni kata doa ni tuan-tuan, doa. Berdoalah kerana ia adalah ibadah kalian. Walaupun benda yang kita minta tu agak-agak pada pandangan mata manusia dia adalah mustahil, tetapi selama mana benda yang kita minta itu adalah ibadah, benda yang baik, mohon anak kepada Allah, mohon ya Allah bagilah anak ya Allah. Nabi Zakaria kata, ya Allah janganlah tinggal aku atas muka bumi ni tak ada waris, bagilah seorang anak soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah makbulkan doa Zakaria alaihissalam. Malaikat mai bagi tahu, wahai Zakaria, isteri Nabi Zakaria duduk belakang tirai. Malaikat mai, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, Allah suruh buat mai berita gembira, Allah nak bagi anak kepada kamu, nama dia Yahya. Tergelak-gelak isteri Nabi Zakaria duduk belakang ni, tergelak sampai dengar ke depan. Dia tergelak lah, dia dah lah umur dah, dia pun dah tua, Nabi Zakaria pun tua, dia dah mandul daripada muda pula. Dia kata macam mana lah nak boleh anak kami ni tua kan. Malaikat tu jawab, begitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sesuatu, Allah akan buat sesuatu yang Allah kehendaki. Akhirnya isteri Nabi Zakaria mengandung bersama dengan Nabi Zakaria lah, mengandung, dapat anak dinamakan sebagai Yahya, Rasul pula. Allahu Rabbi. Dengan sebab tu Nabi Zakaria dan semua Rasul ajak kita teruskan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah anak kami di kalangan mereka yang mendirikan solat. Terus minta. Ramai orang tuan-tuan belah tahun dia minta. Setelah dia berputus asa setahun dua, kemudian Allah Ta'ala tunjuk semua hak dia minta jadi ke anak dia, hak berubah. Tuan-tuan, berapa ramai keluarga, ni bukan contoh hak berlaku. Berapa ramai keluarga 12 tahun, ada satu keluarga 12 tahun anak dia nakal. 12 tahun. Dadah apa yang anak dia tak ambil, perempuan mana yang anak dia tak bawa daripada muda ni.
Tapi si mak ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa. Sampailah mak ni berasa macam putih asa. Bila dia rasa putih asa, waktu tu orang lagi anak tadi berubah. Subhanallah, berubah. Boleh berubah tuan, semua dengan kekuasaan Allah. Kalau wanita mandul pun Allah boleh bagi lahirkan anak, ni apatah lagi anak kita yang memang boleh jadi baik. Maka diajar oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, habislah, cukup lah lepas hantar ni lah. Saya pun memang tak mau cakap lah. Tak larat saya pun lepas hantar ni cara berhenti tu. Nah, saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qala hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, waj'alna ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfa'kan ilmu kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.